Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga anda semua sihat walafiat, dan ibu juga syukur pada Allah SWT kerana diberi peluang untuk melihat matahari lagi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin nada suara ibu ni agak sedih ya, kerana mendapat berita dan membaca berita, mendengar berita yang menyayukan hati. Dan setiap kali ibu mendapat berita-berita begini, berita yang mengenai pemergian Allahyarham Muhammad Saqif Amin, Muhammad Gaddafi. Kalau ibu tak silap ya, mungkin sebutan yang ibu nak pastikan apa yang ibu buat nama itu adalah betul. Muhammad Saqif Amin Muhammad Gaddafi, yes. Dan ibu hari pagi ni memang beli semua surat khabar untuk memastikan ibu dapat facts yang betul. Dan juga bila berita-berita begini ibu terima, pertamanya hati ni tak nak mengulas. Kerana apa? Sebab rasa macam kalau ianya tidak kepastian, ianya merupakan spekulasi dan ibu akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dan pada tahap di mana ibu berada sekarang ni, kata-kata ibu ni perlu ibu jaga dengan baik. Namun melihat kepada keperluan untuk berbicara mengenai perkara ini, sebab ramai minta ibu untuk berbincang sikit mengenai isu ini, maka ibu menghormati mereka yang berharap ibu memberi sedikit pandangan mengenai isu Allahyarham. Sebelum kita mulakan, marilah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah bagi arwah, ya. Dan kita mulakan dengan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan semoga arwah ditempatkan di tempat yang penuh keindahan, dan keluarga arwah diberi kesabaran, diberi ketenangan yang luar biasa. Dan ini adalah satu perkara yang ibu boleh sebut untuk mengulas mengenai isu arwah ini, ya. Apa yang ibu baca daripada pembacaan ibu di surat khabar, apa yang ibu dapat di situ adalah sangat besarnya admiration ibu pada keluarga arwah, di mana melihat komen-komen di pertanyaan disebut ditanyakan pada ahli mana-mana saja ahli keluarga, ternyata mereka menerima dengan keadaan yang sangat tenang dan juga tegas, di mana mereka minta untuk dilakukan siasatan yang betul, ya, supaya tindakan yang sewajarnya boleh diambil. Jadi belajar daripada situ, kita lihat, ya, bagaimana akhlak seorang mukmin, bagaimana bila seorang itu beriman pada Allah SWT, dia tidak cepat melompat untuk memberikan kita kata spekulasi yang boleh mencederakan keadaan dengan lebih besar. Jadi apa yang kita sebagai orang yang melihat di luar, dan sebagai ibu, sebagai orang yang melihat di luar, apa yang kita boleh lakukan dari jauh adalah mendoakan kepada Allah SWT doa-doa yang baik untuk mereka. Dan sekiranya diminta untuk tidak membuat spekulasi, kita menghormati untuk tidak membuat spekulasi. Walaupun dalam hati kita hancur melihat anak yang tidak berdosa itu menerima keadaan, namun kita kena faham, ya, bahawa anak itu Allah akan berikan ganjaran yang besar dan keluarganya akan beri ganjaran besar. Tapi ia tidak merupakan tiket untuk membolehkan perkara seperti itu berlaku terus. Jadi bagi yang bertanggungjawab, yang mempunyai kuasa, apa yang ibu mohon dan ibu laungkan, lakukanlah penyiasatan yang sangat-sangat rapi dan ambillah tindakan yang sewajarnya, yang betul pada pesalah. Kerana kita tak nak keadaan begini berleluasa. Kita tak nak ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke tahfiz ke mana sekolah berasrama bimbang di dalam hati mereka. Kita perlu kembali kepada menjadikan
satu ketenangan dan satu perasaan yang tenang bila nak menghantar anak. Kerana ini pesan ibu yang ibu cakap dengan penuh rendah hati. Bukan ibu nak mengajar, namun sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, bukan sahaja ke sekolah tahfiz tapi ke sekolah biasa pun, masuk darjah 1 pun, kita memberikan anak yang kita sayang ni, selama hari ni kita jaga dengan penuh hati. Kita beri kepada seorang lain yang untuk tolong jaga, untuk tolong ajar. Jadi sebenarnya tanggungjawab seorang yang bila dialihkan, diberikan kepada pengasuh ke, diberikan untuk ditumpang untuk, maksudnya untuk dihantar ke rumah asuhan ke, untuk bikin sekolah tadika ke, untuk sekolah asrama ke, sama je. Kerana berpisahnya seorang ibu atau ayah daripada anaknya itu seperti runtun hatinya. Dia nak pergi kerja pun, sebagai seorang ibu yang terpaksa pergi kerja. Bukan senang sebenarnya dia nak tinggalkan kepada orang lain untuk anaknya dijaga. Dan ibu kata kebanyakan orang, ibu tak kata semua, ibu kata kebanyakan. Jadi bila yang menerima tu, terimalah dengan penuh rasa bertanggungjawab. Kerana ini adalah sebuah mutiara, sebuah lebih daripada mutiara, lebih daripada belian bagi seorang ibu dan ayahnya. Jadi itu adalah pesanan, dan sekiranya anda melakukan sesuatu yang sangat hebat bagi anak itu, tahulah bila anak itu membesar nanti menjadi seorang yang hebat, anda tahu anda telah ada sedikit saham di situ dan tentunya akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi kes-kes yang macam ni banyak yang kita kena pelajari. Pertama, ini adalah bagi ibu, ya. Apa yang ibu pelajari? Mungkin anda mempelajari benda yang lain. Namun apa yang ibu pelajari adalah satu, perlu lebih berhati-hati, perlu lebih mendengar. Ibu tak kata, ya, dengar ya. Ibu tak kata ibu ayah pada arwah tidak mendengar, ya. Tak, ibu tak kata. Dalam pada yang apa yang ibu nak kata kat sini, pertama ibu nak jelas dengan betul jelas. Ya, kita sebagai ibu bapa yang melihat keadaan ni, tanya pada hati, apa yang kita belajar? Apa yang kita belajar kat sini? Jangan terus marah, jangan terus bagi satu, kita kata arahan supaya ditutupkan tahfiz dan sebagainya. Itu adalah kita tahu kita ada perasaan itu dan memang kita nak sesuatu yang adil. Itu adalah sifat manusia. Kita nak sesuatu yang adil diperlakukan. Jadi itu ibu laungkan tadi, yang mana pihak bertanggungjawab, pihak berkuasa yang membuat siasatan, buatlah siasatan dengan sebenar-benarnya sehingga yang benar itu zahir dinampakkan, ya. Dan sekiranya tidak juga, walaupun telah disiasat dengan cara rapi dan sebagainya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi seorang ibu, myself and a mother and a nenek, ya, apa yang ibu rasa di sini, ibu perlu lebih mendengar rentahan hati anak, aduan anak, supaya ibu tahu untuk bertindak seterusnya. Kenapa ibu kata begini? Kerana ini bukan menyentuh mengenai ibu bapa dan keluarga arwah. Ini apa yang ibu selalu bila ibu membuat kita kata coaching session, counselling session, coaching session. Ada yang datang pada ibu, anak telah diperlakukan dengan keadaan yang tidak baik di sekolah, ada dan sebagainya. Jadi ada bukan saja di sekolah, di tempat lain, dan anak mengadu. Dan bila anak mengadu, dia ragu. Jadi bila dia ragu, dia dah terlambat. Dia terlambat untuk mengambil tindakan. Jadi pesanan ibu pada sayang semua, pada anda yang melihat di sini, ya, belajarlah kita mendengar. Dan ibu rasa keluarga arwah sangat-sangat tenang, dan memang kalau kita tengok macam mana mereka, akhlak mereka, macam mana mereka melalui keadaan ini, ibu pun tak tahu nak kalau ibu di dalam situasi itu bagaimana keadaan ibu pun tak pasti. Tapi mereka sangat tenang. Ini satu yang kita belajar daripada mereka, ya. Belajar daripada macam mana datuk dia, nenek dia, mak saudara dia, ya, apatah lagi ibu dan ayahnya, ya, sangat tenang. Abang dia ke apa yang mereka tiga beradik begitu tenang menerima keadaan ini dan bahu bertindak dengan cara yang memikir, menggunakan akal fikiran dan tidak meletakkan
perasaan marah di hadapan, tetapi memikir akal yang tenang. Jadi ini satu pengajaran bagi ibu adalah sangat besar. Ya. Kalau nak mengulas apa yang sebenar berlaku, ibu tak ada hak. Sebab apa? Ibu pun sendiri tak buat catatan. Dan hanya melalui pembacaan daripada surat khabar dan ikhlas hati wartawan ini semua memberikan report dan sebagainya. Masa yang sama sebagai seorang Muslim, ibu tak layak untuk memberi satu spekulasi mengenai perkara ini. Tak layak. Kenapa? Kerana ibu tidak ada di situ. Hanya Allah yang tahu yang sebenarnya. Tapi apakah yang ibu akan ambil daripada sini? Takkan kita nak biarkan saja. Kenapa yang ibu akan ambil daripada sini? Adalah sebagai seorang insan di atas muka bumi ini, Allah bagi nafas lagi untuk bernafas. Apa yang ibu nak ambil adalah ibu lagi berazam untuk menolong lagi ramai ibu bapa. Ini sebab passion ibu, untuk menolong lagi ramai ibu bapa untuk lebih bijak bagaimana kita boleh membesarkan anak-anak dengan baik. Dan bukan saja ibu bapa tetapi juga para pendidik dan semua orang yang berurusan dengan anak-anak, ya, untuk kita mengambil peranan yang besar di dalam membina generasi yang bertanggungjawab. Sebab jangan lupa, ya, orang pesalah itu ibu tak kata, sebab kita tak tahu for sure siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan tu, sehinggalah siasatan dilakukan dan lengkap siasatan tu. Pesalah itu, orang yang melakukan kesalahan itu, kena kita faham dalam hati dia macam mana yang boleh dia sanggup buat pada anak-anak kecil tu. Dan kalau kita siasat lagi dalam, dia itu, orang itu telah melalui kesakitan yang besar di dalam hidup dia. Ini yang dikatakan yang menyebabkan kesakitan emosi yang sangat besar. Deprivation of love ke, dia sendiri pernah didera ke dan sebagainya, yang menyebabkan dia menjadi seorang yang tidak ada hati yang hidup, yang boleh kesian dan menggunakan apa sahaja cara untuk untuk transfer anger tu, kerana tenaga tidak boleh tercipta, tidak boleh dimusnah, ia hanya boleh berubah bentuk. Tenaga marah itu telah ada di dalam diri seseorang, orang yang melakukan penderaan tu telah ada, dan dia menggunakan cara yang ia keluar daripada dia dengan perbuatan dia. Now, I am not saying that bila kita faham ni, I'm not saying that kita agree dengan perbuatan dia. That memahami tidak bermaksud kita mengatakan it's okay. No. Semua kita faham. Di sini yang kita kena faham kenapa kita perlu mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Loving, joyful and loving. Kerana tenaga yang kita nak kita sampaikan kepada anak itu dipenuhi dengan tenaga kasih sayang yang menyebabkan dia tidak akan mahu melakukan perkara sebegini. Dia tidak terfikir nak lakukan perkara begini. Dia terfikir apa? Dia terfikir bagaimana dia boleh membina dunia ini dengan lebih baik. Bagaimana dia nak belajar dengan bersungguh-sungguh supaya dia boleh, bukan untuk dapat A saja, untuk dia menjadi insan yang sangat luar biasa, supaya dia dapat menolong lagi banyak manusia di atas muka bumi ini. Ini yang kita nak. Kenapa kita nak didik anak dengan penuh kasih sayang? Bukan kerana kita nak manjakan dia. Selalu sangat dikaitkan bila kata kasih sayang, manjakan anak. Kalau kita kata firm, maksudnya kena marah anak. Firm does not mean that you kena marah. Firm means bila you kata satu perkara itu, you boleh katakan dengan jelas. You boleh katakan dengan tegas. You boleh katakan dengan tenang. You tak perlu marah. Tetapi bila masyarakat memahami bahawa marah, tegas adalah marah, maka dia rasa happy bila dia dikenali sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang garang. This is menyebabkan keadaan macam ni yang is causing the whole masyarakat jadi huru-hara. Dan mangsa dia lah anak-anak yang tak bersalah ni. Anak-anak yang tak berdosa ni 3 tahun, 4 tahun boleh ditendang, diterajang. Just for the sake of wanting to be firm. Wanting to be tegas. Yang difahami dalam otak tu, tegas maksudnya boleh pukul, tegas maksudnya boleh marah. Budak tersilap sikit, bersuara sikit, tersalah sikit, tegur, ni dah mengambil satu tindakan yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai individu yang sedar,
kita mesti mendepankan, berada di depan. Sama hari ni orang takut nak menunjukkan kasih sayang pada anak. Mungkin di Malaysia ni alhamdulillah ya. Kita di Malaysia ni alhamdulillah ramai yang dah sedar akan kasih sayang. Ibu pernah pada mula-mula zaman ibu muda-muda dulu, ibu pun pernah muda. Baru-baru ni ibu tengok majalah ibu masa ibu usia 37 tahun, banyak keluar majalah wanita lah, keluar Pak Emma lah, keluar macam-macam ya. Ibu tengok, oh my god. Dan ibu teringat masa itu kan banyak di interview dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi ibu teringat pada masa itu ibu ada menulis sebuah buku nama dia Happy Kids, dan ibu pernah pergi memberikan ceramah di sebuah universiti terkenal di Malaysia. Dan ibu bila ibu bercakap tu seorang daripada doktor, dia ni dah program tu adalah program bagi person from yang dah ada doctorate nak naik kepada professor ya. Jadi we have to go through a series of program, and alhamdulillah syarikat kami diberikan pengiktirafan tu, maksudnya diberikan peluang tu untuk memberi kursus pada mereka. Dan ada salah seorang pensyarah ni, dia adalah daripada negeri Pakistan, dan bila dia tengok ibu ada buku tu, dia nak beli, dan dia beli buku ibu, dan besoknya dia datang, dia kata dia menangis. Ni lelaki ya, ni perempuan, bukan perempuan, lelaki. Dia kata, saya sebenarnya tak pernah rapat dengan anak saya, tak pernah bercakap dengan anak saya. Dan saya pun terkejut lah. Kenapa ya? Tu dia kata sebab dalam masyarakat dia, bapa memang tak bercakap dengan anak, dan saya tak pernah bercakap dengan anak saya. Dan saya rasa itulah yang betul. Tapi bila saya baca buku ni, saya rasa saya dah buat banyak salah. Dan dia kata dia akan dia akan ubah diri dia akan mendekati anak-anak. Now, ini berkait dengan pesalah Apa ibu cakap ni tadi berkait dengan orang yang mendera tu, bukan berkait dengan keluarga Allah Yarham. Ya, keluarga Allah Yarham menunjukkan satu contoh yang sangat hebat. Yang ibu cakapkan tadi, yang berkait dengan anak yang tak menerima kasih sayang ni, adalah berkait dengan orang yang mendera itu tadi. Jadi untuk kita faham, selalu kan kita kata, bila orang kata sebab aku kena rotan lah aku jadi manusia. Question is, manusia macam mana? In some cases tu, akhlak macam mana? Apa kata kalau tak dirotan, tetapi dicakap dengan baik, mungkin akan jadi lebih berani, lebih berdaya. That is something yang kita kena always question. Have the critical thinking. Di mana kita, kerana kalaulah memang kita kena rotan dan marah anak usia 3 tahun, 4 tahun, memang dah ada dalam Al-Quran, dah ada dalam hadis. Tetapi tak ada. Umur 10 tahun. Itu pun kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Setelah dididik dari kecil, baru boleh dirotan, dan cara merotan tu pun sangat baik. Ini baru tadi terima ada WhatsApp daripada yang dipanjangkan kepada ibu, dan dalam WhatsApp tu ditulis cara-cara macam mana bentuk, kalau benda nak kena rotan tu macam mana. Namun terlampau mudah untuk mengambil satu pegangan, boleh rotan anak. Usia 3 tahun pun dah rotan, 4 tahun pun dah rotan. Pukul sikit-sikit tu tak apalah ya, sebab kadang-kadang tu nak larang dia, jangan dia pergi tempat bahaya. Namun jangan terbawa-bawa. Yes, betul Nur Hidawati, hentikan kitaran ganas sebagaimana dikatakan oleh Prof Muhaya. My lovely sister banyak berhubung dengan beliau. Ya, memang hentikan kitaran ganas. Kitaran ganas ni yang menyebabkan dunia yang terbakar. Sebagaimana ibu kata di dalam meditasi ibu semasa menghadiri sebuah kursus NKK, di mana Dr. Azizan membawa semua peserta untuk membuat meditasi, dan semasa tu ibu nampak dunia ni terbakar. Dan dunia yang terbakar ini penuh dengan kemarahan. Terbakar disebabkan this is what we call kiasan ya. Di dalam meditasi itu nampak dunia terbakar kerana kemarahan daripada orang, kemarahan yang datang turun menurun. Ayah kepada anak, anak membesar menjadi ayah marah atau menjadi ibu, penuh dengan kemarahan, dan kemarahan di antara satu sama lain. Dan kita lihat saja di dalam social media, apakah yang sering keluar adalah
kata-kata marah dan sebagainya. Ya? Jadi bila kita faham akan keadaan tu, apa yang pun nampak tu kan, apa yang pun nampak tu, dunia terbakar tu, lepas tu dengan begitu cantiknya angin yang sangat indah, warna keunguan, ada air di dalamnya, dia memadamkan api yang terbakar tu. And that is loving parenting. Sayang, anak kita tu anugerah Allah. Dan bagi anda yang mengambil, yang mengasuh, yang diamanahkan untuk mengasuh, untuk mendidik, ingatlah kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah terhadap anak dia. Jadi kita ni diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu yang indah pada anak. Mungkin bukan anak kita. Maka jagalah dengan baik. Ya, ini bukan nak kata pada satu-satu jenis orang, tak. Bagi ibu pun, ibu sering mengingatkan, melihat anak-anak di luar sana dan penuh dengan hati kasih dan sayang. Setiap kali ibu kondak khusus untuk pelajar seronok tau. Saya tengok kecomelan mereka, terutamanya pelajar sekolah rendah. Macam-macam benda-benda yang keluar daripada mulut mereka nak comel. Namun satu perkara yang ibu nak sedarkan di sini. Ibu dah mengendalikan khusus lebih pada 29 tahun sekarang ni. Dan ibu pernah semasa mula-mulanya ibu bermula dengan pelajar. Dan pada ketika itu lain tau. Pelajar berani bersuara. Sekarang ni bila ibu kondak khusus, payah sangat pelajar nak bersuara. Takut nak jawab soalan. Dan setengah tu bila cara dia orang jawab soalan tu, kita tengok macam dia orang tidak biasa berfikir. Just take a moment. Think for a while. What is happening? What is happening now? Yeah? So ini kita tengok, adakah dunia ini semakin banyak dengan kebencian? Adapun lebih banyak kasih dan sayang. Dan bagi ibu bapa yang really betul-betul kita kata melaungkan kasih sayang ni, jangan malu ya. Kalaulah orang suruh marah anak tu, pukul anak tu sebab manja sangat, 2 tahun. Masa individuating, memanglah dia perangai macam tu. Janganlah ambil. Janganlah marah anak sebab nak satisfy orang lain. Orang yang tak tahu. Ambil je lah anak tu dan bawa tempat lain supaya tidak terpengaruh dengan paksaan orang lain. Dan sekali lagi, ibu nak tekankan di sini, ibu amat-amat menghormati dan mengkagumi keluarga Allahyarham, melihat ketenangan mereka, melihat cara mereka berfikir dengan berfikir dengan sangat-sangat kita kata how they are able to control their behaviour. Sebab kemarahan ni, ibu rasa mungkin mereka ada kemarahan, tapi macam mana kepimpinan mereka di dalam situasi itu. And itu yang kita nak kena nampak kan. Itu yang kita nak tonjolkan. That's a great example. Itu for sure kita nampak. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya berlaku dekat tahfiz tu dan semua, kita belum tahu lagi. So sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab, don't go into speculation. Apa yang kita sampaikan, satu ayat akan boleh memusnahkan ataupun membenarkan. You just choose which one you want. Sebab kita di atas muka bumi ini ada satu tujuan kita yang sangat semua orang ada. To make a positive difference in this world. And every one of us is making a difference. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar. Sama ada kita nak atau kita tak nak. Kita membawa perbezaan. Sama ada kita duduk diam atau tak duduk diam. Sama ada kita bercakap atau tidak. Kita membawa perbezaan. Kerana kita ada 4 personal powers. Ini dalam seminar ibu, Joyful and Loving Parenting pada 6 hari bulan ni nanti, memang ibu akan tekankan mengenai you take control of your life. You control your brain, the way you think. What word ibu selalu cakap, run your own brain. Ya, because kita ada 4 personal powers. Yang 4 personal powers ini akan membantu kita menjadikan hidup kita ini meaningful. Iaitu 1, what we think and what we feel. Think and feel akan melahirkan say and do. Dan the meaning that we put into that particular event yang berlaku. So that is why words become action. But thoughts come before words. So apakah thoughts yang datang dalam pemikiran kita itu? Di situ kita nak kena kawal.
Dan bila kita walaupun kita memang kita sebagai seorang manusia, kita ada emotion, and it is okay to feel angry about this whole thing. It is okay to feel sad about this whole thing. What determine us whether we are a person that is responsible, bertanggungjawab terhadap hidup kita dan juga mahu membawa perbezaan positif pada orang lain, is our action and our say. So that is my comment on this issue, dan ibu berharap mari kita sama-sama mendoakan keluarga Allah yarham, dan sesungguhnya anak itu adalah seorang anak yang sangat baik, dan melihat muka dia pun ibu tengok penuh ketenangan. Ya, gambar-gambar yang ditunjukkan walaupun semasa dia di hospital dan sebagainya, ibu tak berjumpa dengan beliau, namun dengan arwah, namun ibu tahu dalam hati ibu, he is just a wonderful boy. Dan ibu ucapkan tahniah pada keluarga kerana mempunyai anak yang begitu hebat, ya, begitu cantik, begitu indah, dan tahniah juga in the sense that you are very patient, very sabar menerima cubaan daripada Allah SWT. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, akan Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada keluarga arwah, dan diberi perasaan tanggungjawab yang besar dan kemampuan yang luar biasa kepada pihak yang membuat siasatan, dan semoga yang bersalah akan diberi hukuman yang sewajarnya, dan juga diberi peluang untuk dia membetulkan diri, diberi peluang untuk dia menjadi insaf dan sedar, dan kembali ke pangkat jalan. Ya, laungan kita adalah untuk membawa kasih sayang ke atas muka bumi ini, dan semoga kita tunjukkan di dalam akhlak kita. So, maafkan ibu because my emotion ni, bila ibu beberapa tahun yang lepas dipinta datang ke RTM untuk beri komen mengenai MH 307 hari itu, ibu pun sama-sama juga 307 betul okey, ibu bersama-sama dalam keadaan 370. Oh, okey, sorry. The thing is, bila kita datang ke rumah arwah tu atau bertanya, kalau boleh dalam keadaan mereka yang tengah dalam mungkin tentunya kesedihan, bantulah, tolonglah apa-apa yang boleh dalam apa-apa sahaja kerja yang perlu dilakukan. Jangan kita tanya sibuk datang untuk bertanya khabar, sibuk menunggu untuk dilayan. Dan bayangkan kalau seorang bertanya, dia nak menjawab seorang, tapi kalau yang datang melawat tu lebih pada seorang, 400 kali dia nak kena ulang. Jadi kita bantulah dari segi emosi dia juga, ya. Jadi itu adalah pesanan ibu, dan ibu mendoakan kesejahteraan untuk mereka semua, dan kesejahteraan untuk kita semua di sini juga. Dan Allah jadikan hati kita lebih tenang, lebih sabar, lebih sejahtera. Sebab tujuan kita atas muka bumi ini adalah untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah membantu kita seterusnya melakukan kebaikan berterusan sehingga ke akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Dan sebelum ibu betul-betul meninggalkan berhenti video ni, ibu minta ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan kata-kata yang ibu sebut tadi pada sesiapa saja yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.